Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kelas hari ini kita akan sambung tajuk yang baru. Okay, untuk tema yang keempat, okay, berkaitan dengan wave. Kalau untuk tema yang keempat ni, tajuk-tajuk yang masuk dalam tema yang keempat adalah wave dan juga light and optic. Okay, so untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan wave, gelombang. Okay, dalam Melayu adalah gelombang. Okey, sebelum kita belajar berkaitan dengan gelombang, cikgu nak minta uh, kamu punya knowledge sikit. Tak keluar pula. Knowledge kamu sikit berkaitan dengan gelombang. Tolong tuliskan di dalam chat apa gelombang-gelombang yang kamu tahu dalam kehidupan seharian. Wave apa yang kamu tahu dalam kehidupan seharian. Tulis di dalam chat. Gelombang apa? Gelombang radioaktif. Gelombang sound wave. Okey, betul? Good. Radioaktif tu bahan radioaktif. Okey, kalau gelombang, okey, gamma ray masuk dekat dalam gelombang, okey. Right? Sound wave, radioaktif, gamma ray, ombak. Okey, ombak juga adalah gelombang. Okey, good, betul. Ombak laut tu adalah gelombang sebenarnya. Okey, water wave Lagi? Bagi sel-sel otak berhubung sikit bagi ni. Heat wave. Gelombang haba. Heat wave. Solar wave. Gelombang daripada solar. Okey. So kita tengok gelombang-gelombang yang kamu mention kat dalam ni adakah betul ataupun tidak. So hari ni kita akan belajar berkaitan dengan gelombang wave. Okay. So apa benda yang kamu akan belajar? What are the properties of wave? What are the phenomena of wave? How do the phenomena of wave affect our life? What are the type of electromagnetic wave in the electromagnetic spectrum? Okay. So ini outcome daripada apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni lah. Okay. So subtopik yang telah dipecahkan ada 7 Okay. So hari ini kemungkinan cikgu akan sentuh satu subtopik saja, fundamental of wave. Okay, baik, kita pergi pada subtopik yang pertama, fundamental of wave. When you read the word wave, what example of wave? Okay, cikgu dah minta kamu bagi example of wave tadi. Ada yang bagi ombak, ada yang bagi tentang gamma ray, okay. Ada yang bagi tentang light, okay. So itu adalah example untuk gelombang di dalam kehidupan seharian. Okay. So soalan yang kedua, how are wave formed? Daripada mana gelombang ini terhasil? Okey, sebelum kita belajar berkaitan dengan macam mana gelombang terhasil, saya nak tanya sikit kat kamu, macam mana gelombang itu terhasil? Try jawab, tulis dekat dalam chat. Macam mana gelombang boleh terhasil? Logik dulu. Energi, okey, ada yang jawab energi, ada yang jawab getaran. Okey. So jawapan-jawapan daripada kamu tu ada, okey, force, ada yang jawab force. Okey, baik. So gelombang terhasil dari segi apa? Kita akan belajar benda tu. Cumanya first kali cikgu nak kamu recall balik berkaitan dengan cerita lagu Piramli. Lagu Piramli ni ada kena-mengena dengan wave sebenarnya. Tolong sambung lirik daripada Piramli tersebut. Cerita apa cikgu tak ingat lah. Dia punya lirik dia, lihat dalam air nampak bayang-bayang campak satu batu. Okey, tolong sambung. Tulis dalam chat apa lirik yang seterusnya. Campak satu batu dan seterusnya. Bayang pun hilang. Ya, betul. Okey, so Piramli dekat situ dia mengajar kita tentang wave sebenarnya, tentang gelombang. Di mana nampak bayang-bayang dekat bahagian air. Kamu campak batu tersebut, tiba-tiba bayang tersebut hilang. Disebabkan apa bayang-bayang tersebut hilang? Kamu tengok dalam gambar ni, photograph 5.1. Okay, apabila ada objek fall dekat bahagian water ni, dia akan menghasilkan gelombang. Disebabkan itu bayang-bayang tersebut hilang.
Macam mana gelombang tersebut boleh terhasil bila kita baling batu ataupun baling objek ke dalam air? Disebabkan ada jawapan daripada kawan kamu tadi. Siapa yang jawab betul tadi? Iman. Okay, Iman jawab betul. Daripada vibration, getaran. Getaran di antara apa dan juga apa? Getaran di antara air dan juga batu. Okey. Getaran air dan juga batu dia akan menghasilkan wave. Okey. So dalam gambar ni dalam 5.1 ni kamu nampak pattern wave dia dalam bentuk circular macam ni. Untuk 5.2 kamu ketuk bahagian apa dia ni? Apa kita panggil? Kompang. Okey. Okey, kita ketuk kompang tersebut. So bila kita ketuk kompang tersebut, vibration di antara tangan dan juga kulit kompang tersebut akan menghasilkan bunyi. So bunyi adalah wave. Okey. So wave berhasil dari segi vibration, getaran. Okey. Boleh? So ada eksperimen yang aktiviti yang berkaitan dengan penghasilan wave, bagaimana wave boleh terhasil. Kamu tengok yang A ni dan juga B. Oscillation of iron box at the end of the spring. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kat bawah ni dia letakkan air. Okey, dah letakkan air, sudah letakkan iron box kat bahagian atas, connect dengan bahagian spring. Bila gerakkan spring tersebut, apa akan terjadi kepada iron box? Tolong tulis dekat dalam chat. Bawah ni ada air Bila kita gerakkan spring tersebut, apa akan jadi kepada iron box? Tulis dalam chat. Bayangkan saja, ini kita buat eksperimen. Kalau kamu masuk sekolah balik, kalau sempat kita buat. Okay. Dia akan, iron box tersebut akan terkacau dengan loncat-loncat. Loncat dan akan bersentuhan dengan apa? Ya, naik turun. Dia akan bersentuhan dengan apa? Tulis loncat. Air, ya betul. Dia akan bersentuhan dengan air. So, bila bersentuhan dengan air, dia akan menghasilkan vibration. Bila menghasilkan vibration, dia akan menghasilkan wave. Okay. So, air tersebut kamu akan nampak ada kesan wave yang terhasil. Okay. Contoh kesan wave yang terhasil, macam ni. Dia macam ada ombak-ombak sikit lah. Contohnya dalam gambar 5.1 ni. Okay. Sama juga macam B, vibration of the tuning fork. Okay. Bila kamu vibratekan bahagian tuning fork ini dan juga kamu letakkan table tennis ball bersentuhan dengan tuning fork. Okay. So apa akan jadi kepada table tennis ball? Kalau tulis dalam chat, kita gerakkan tuning fork ni, dia bergetar. Lepas tu kita dekatkan table tennis ball ni. Apa jadi kepada table tennis ball bila dia bersentuhan? Dia akan apa? Tolong tulis dalam chat. Apa jadi kepada table tennis ball? Okey, table tennis ball juga akan bergetar, ya betul. Bergetar ke mana? Kiri dan juga kanan. Bila dia oscillate kiri dan juga kanan, so dia juga akan menghasilkan wave. Okey. So pergerakan selalunya akan menghasilkan wave. Okey, kejap. Okey, baik. Seterusnya. So, kamu faham air, bila kita campak batu tersebut, kena pada air, vibration berlaku di antara batu tersebut dan juga air, so akan menghasilkan wave. Wave pattern akan hasil. Okay. So terjawablah ini. The wave can be produced by an oscillating or a vibrating system. Okay. Getaran dan juga pergerakan. Oscillate. Okay. Ayunan. Okay. For example, the oscillation of iron bar on water surface produce water wave. Okay, baik. Soalan yang seterusnya, do wave transfer energy and matter? Adakah tenaga tersebut, adakah gelombang dia menghantar tenaga dan juga jisim sekali jirim. Okey, hantar jirim sekali. Okey, so kita tengok adakah dia akan menghantar tenaga ataupun jirim. Sekarang ni ada slinky spring dan juga ribbon. Ribbon ni dilekatkan kat bahagian slinky spring. Okay, slinky spring. So slinky spring ni kamu akan bergerak atas dan juga bawah. Dalam gambar ni, atas dan juga bawah. So slinky spring ni akan berayun lah. Soalan cikgu, ribbon ni kat bahagian sini.
Ribbon ni dia bergerak atas bawah sahaja ke ataupun akan bergerak atas bawah dan juga kiri kanan? Adakah dia akan pergi ke kanan? Adakah dia akan pergi ke kiri ataupun dia hanya bergerak atas dan juga bawah? Bila kita gerakkan yang bahagian A ni, bahagian A ni kita gerakkan atas dan juga bawah. Ini kamu imagine gerak atas bawah. Soalan cikgu, okey? Jawab dalam chat. Yang ribbon gerak kiri kanan. Okey, saya jawab kiri kanan. Yang lain, ribbon tersebut akan bergerak ke mana? Atas bawah saja ke ataupun kiri, atas bawah dan juga kiri kanan? Okey, ribbon tersebut ada yang jawab atas bawah, ada yang jawab kiri kanan. Okey. Okey, ada yang jawab kedua-duanya lah. Ada yang jawab kiri kanan dan juga ada yang jawab atas bawah. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, melalui aktiviti 5.2, we can conclude that waves are produced when a medium vibrate at a fixed position. Okay, propagation of wave transfer energy from one place to another. Yang transfer energy ni sekejap lagi kita tunjukkan video macam mana energy transfer tersebut boleh berlaku. Okay, energy transfer tersebut. Okay, kejap Baik, ini jawapan. Tadi apa dia ni, kita gerakkan yang bahagian A ni, gerakkan atas ke bawah, atas ke bawah. So atas ke bawah tersebut dia adalah movement of ribbon lah. Kalau kita gerakkan atas ke bawah, so movement of ribbon adalah yang warna biru ni. Okay, dia bergerak ke atas dan juga bawah. Movement of wave from A to the end, transfer energy from A to B. Okay. Kalau yang energy, tenaga kalau tenaga dia bergerak daripada A ke B, tenaga. Okay, tenaga untuk wave tersebut bergerak dari A ke B. Sekejap lagi cikgu tunjukkan video. Okay. Untuk pergerakan, kamu gerakkan adalah atas ke bawah kan? Okay. So pergerakan adalah movement. So ribbon tersebut dia bergerak ke mana? Tengok yang bahagian bawah. The ribbon only vibrate about in a fixed position. The ribbon does not move in the direction in which the energy is being transferred. Cikgu cakap tadi, energy transfer daripada mana ke mana? A to B. Energy transfer daripada kiri ke kanan. Nampak? Gambar ni yang warna merah ya, kiri kanan. Adakah ribbon bergerak juga bersama-sama dengan energy? Ni jawapan. The ribbon does not move in the direction in which the energy is being transferred. Maksudnya jawapannya adalah ribbon tersebut hanya bergerak atas dan juga bawah. Dia tidak bergerak kiri dan juga kanan. Bila kamu gerakkan ke atas ke bawah, kamu nampak flow dia nampak macam seolah-olah wave tersebut bergerak ke arah kanan. Betul? Okay. Itu adalah energi yang bergerak. Tetapi ribbon tak ikut energi. Ribbon hanya ikut pergerakan untuk direction. Okay, daripada atas dan juga bawah. So jawapannya adalah ribbon bergerak atas bawah sahaja. Dia tidak bergerak kiri dan juga kanan. Dia tidak mengikut arah untuk energi. Okay. So cikgu tunjukkan video je. Mungkin ada yang tak clear berkaitan dengan energi dan juga arah pergerakannya. Every sound is produced by. Ini adalah video berkaitan dengan transmission of sound wave. Okay. So apa dia ni, bunyi adalah gelombang. Okay, sound wave. A vibration. Vibration is the back and forth movement of an object. As you speak, vibrations are produced by the vocal cord. Sebab itulah kamu boleh dengar suara. Macam mana boleh dengar suara? Disebabkan oleh vocal cord tersebut dia vibrate. So dia menghasilkan wave. Wave tersebut dalam bentuk sound. Okay. So vibration. Cords in the throat. You can hear only when the sound energy reaches your ears. But how does sound energy travel? Wonder how that works? Come, let's go across to Dr. Zook. Sound energy travels in the form of sound waves.
There are mainly two types of waves, transverse wave and longitudinal wave. Okey, ada dua jenis wave. Dalam syllabus kamu pun ada juga berkaitan dengan transverse dan juga longitudinal. Ni pattern ya. Kalau transverse kamu nampak dia macam sinusoidal. Okay, tak boleh, nanti kita akan baca satu. Dia nampaknya sinusoidal. Sekejap orang kamu dia baru nak masuk. Okay, dia macam sinusoidal. Kalau untuk longitudinal wave tu dia bergerak kiri dan juga kanan sahaja. Kiri dan juga kanan. Longitudinal wave. Okay, ada dua jenis wave. Let us see how waves travel. We can use a slinky spring to observe both types of waves. Emily is holding one side of the slinky, while Dr. Zook is holding the other end. With a quick upward flick of the wrist, Dr. Zook... Okey, tengok dua benda. Satu, pergerakan dari segi tangan Dr. Zook tersebut. Yang beruban tu, pakai spek tu. Tengok dia bergerak, tangan dia bergerak. Is sent energy traveling through the slinky. Notice how the slinky moves. Okey, tuan boleh rancak Dr. Zook tersebut, tangan dia bergerak macam ni, ke depan, depan belakang ke ataupun ke atas ke bawah. Tuan boleh rancak. Okey. So atas bawah, okey. Yang tangan Dr. Zook tersebut bergerak atas dan juga bawah. So kamu tengok pattern untuk slinky spring tersebut bila kita gerakkan ke atas ke bawah. Slinky spring tersebut kamu nampak seolah-olah dia bergerak daripada kiri ke kanan. Tengok video. This is a transverse wave. In a quick upward flick of the wrist, Dr. Zook has sent energy traveling through the sling. So bila dia gerak atas bawah, movement atas bawah, dia seolah-olah wave tersebut bergerak kiri ke kanan. Kiri ke kanan tersebut adalah energy transmitted. Atas bawah tersebut adalah movement. Yang bergerak kiri ke kanan, energy transmitted. Okay. Notice how the slinky moves? This is a transverse wave. In a transverse wave, the particles vibrate at a right angle to... Sebab itulah dia ada, nampak graf ni. Graf ni dia ada y-axis, dia ada x-axis. Di mana yang y-axis ni adalah pergerakan tangan Dr. Zook tu. Ke atas ke bawah. Movement dia ke atas ke bawah. Okey. Cumanya kita akan nampak ada satu lagi pergerakan kiri ke kanan. Kiri ke kanan tersebut adalah energi yang di... The direction of the wave. The wave traveled from Dr. Zook to Emily and back. Now let's see what a longitudinal wave looks like. Emily is holding one end of the slinky, while Dr. Zook is pulling its other end towards himself, and then pushing it towards Emily. Watch closely, and you will notice that some of the coils crowd close together, and then... Okay, kalau video ni untuk longitudinal pula, slinky spring tersebut dia tolak ke atas ke bawah ke ataupun ke kiri ke kanan. Kalau boleh loncat. Ini Dr. Zook ni. Atas bawah ke kiri kanan sahaja. Boleh loncat? Okey, kiri kanan. Okey, kiri ke kanan. Kalau kamu tengok pattern dia bila dia tolak kiri ke kanan, dia tak ada pergerakan ke atas ke bawah. Dia hanya bergerak kiri ke kanan, kiri kanan. So direction dia adalah parallel di antara satu sama lain, di antara movement, pergerakan untuk Dr. Zook tu dan juga energy transfer. Okey, di dalam keadaan yang sama arah, parallel. Okay, ini adalah longitudinal. Sebenarnya nak bezakan parallel dan juga longitudinal nanti kita akan baca wave ya. And slowly move farther apart. This is because the vibrations are parallel to the direction of the wave. If the wave moves from right to left, then the particles also vibrate from right to left. This is a longitudinal wave. Sound waves are longitudinal waves. These waves travel at different speeds in different mediums. The medium could be a solid, liquid, or gas. Now let's see how this works. Meter kamu pernah belajar meter? Pernah kan?
So di antara gas, liquid dan juga solid, medium mana yang, kalau untuk sound wave lah, medium mana yang paling cepat dia transfer? Tolong tulis dalam chat. Gas, liquid dan juga solid. Untuk sound wave, medium mana yang paling cepat dia transfer? Okay, solid, betul. Sebab apa solid? Tulis dalam chat. Sebab apa? Sebab apa energy transfer tersebut cepat? Yang tadi saya kata. Sebab partikel dia rapat dia, betul. Sebab partikel dia rapat. Okay, faham? Tuliskan zarah yang dekat. Okay, good, betul. In a solid, the particles are very close together. Sound energy moves as one particle hits the other particle. So sebab apa solid dia lebih cepat transfer disebabkan oleh partikel dia rapat. So nak transfer energi ke satu partikel tu cepat. Okay? Dia tak nak mengambil masa yang lama. With the particles being so close together, sound travels quickest through a solid. If we look at particles in a liquid, they appear to be slightly further apart when compared to solid. Thus, sound energy takes a little longer to travel through a liquid. Look at the particles of gas. They are spread out, and hence, sound waves travel most slowly through them. Now we know how sound travels in different media. The vibration of particles produces waves. Wavelength is the distance between two consecutive compressions or rarefactions. The number of waves passing through a point in a second is called frequency, and it is measured in hertz. Sound waves travel in all directions. So daripada sound wave ni kamu akan menghasilkan gema. Contohnya kalau kamu duduk dekat kawasan yang bilik yang kosong macam ni. Kamu cakap, kamu dengar balik suara kamu. Sebab apa? Wave tersebut dia ada reflection, pantulan. Okay? Daripada wave tersebut kita boleh belajar tentang reflection. Nanti kita akan belajar. Sound gets reflected. That is, it bounces back on hitting a solid surface. Bouncing back of sound is called echo. Bouncing back of sound is purposefully used in detecting depth of seabeds. Kalau kapal-kapal juga dia gunakan sistem reflection untuk sound. Namanya, even kamu tak pernah belajar, mesti kamu pernah dengar nama yang digunakan kapal. Apa nama dia? Kau tulis dalam chat. Tahu atau tak? Kalau tak tahu, dia tak tahu. Kalau tahu, tulis dalam chat. Apa nama sistem ni? Okay, apa nama sistem yang digunakan kat dalam kapal untuk nak detect ikan kat bahagian bawah ni? Dia gunakan reflection of sound juga ni. Tapi apa nama sistem ni? Tak tahu, tulis tak tahu dekat dalam chat. Kalau tahu, tulis apa sistem ni. Hello, dengar tak? Hello? Betul. Sonar, ya betul sonar. Okey, sonar Sebab chat dia tak keluar. Okey, baru keluar ni. Okey, sonar, good. Sonar system. So, dia guna That's amazing, isn't it? reflection tu kita akan tahu kedudukan ikan di bahagian bawah kapal. Summary. Every sound is produced by a vibration. Vibrations are produced by our vocal cords when we speak. There are two types of waves, transverse wave and longitudinal wave. In a transverse wave, the particles vibrate at a right angle to the direction of the wave. Apa dia ni? Yang ini yang cikgu sentuh tadi Kalau untuk transverse wave, di mana vibration yang gerak atas bawah adalah berkadar secara 90 degree dengan direction of movement of wave. Okay. So, kalau yang untuk apa dia ni, kita lekatkan apa tadi kita lekatkan ribbon tadi. Okay, kita lekatkan ribbon. So, dia adalah dari segi movement untuk vibration sahaja. Sebab tu dia bergerak atas bawah. Dia tidak ikut movement of wave.
Tapi kalau kita buat pattern untuk slinky spring tersebut, bila kita gerakkan atas ke bawah, dia seolah-olah bergerak ke kiri ke kanan juga. So sebab itulah dia ada y-axis dan juga x-axis. Di mana y-axis ni adalah vibration, kita gerakkan vibration. X-axis ni dia yang ada bergerak kiri ke kanan, ini adalah untuk movement dan juga energy lah, benda yang sama, movement dan juga energy. In a longitudinal wave, vibrations are parallel to Kalau longitudinal, kita gerak kiri kanan, dia punya energy pun gerak kiri kanan juga. Itu beza dengan transverse. Kalau transverse kita gerak atas bawah, tapi energy dia bergerak kiri kanan. Tapi kalau untuk longitudinal, kita gerak kiri kanan, dia punya energy ataupun movement juga bergerak kiri kanan. Vibrate kiri kanan, gerak untuk movement juga kiri dan juga kanan. Itu beza longitudinal dan the direction of the wave. Sound waves are longitudinal waves. Okay. Kalau untuk sound wave, dia adalah longitudinal wave. Okay. Kalau kita buat speaker tersebut bergetar, dia menghasilkan bunyi. So bunyi tersebut dia hanya bergerak kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Sebab sound wave adalah longitudinal wave. Longitudinal wave menyatakan apa? Vibration dekat bahagian speaker tu dia vibrate kiri kanan adalah parallel dengan movement of wave. Movement of wave juga bergerak kiri ke kanan. Okay. Sound travels quickest through a solid. Wavelength is the distance between two consecutive Wavelength semua nanti dah. Okay. Baik. Seterusnya kita ada 4 minit lagi. Kalau dah keluar nanti kita masuk balik. So transverse dan juga longitudinal tu kejap lagi kita akan masuk. Sebelum kita masuk tentang longitudinal dan juga transverse, dia ada dua jenis wave untuk kamu punya syllabus yang baru. Okay. Satu namanya adalah progressive wave. Progressive wave. Okay. Contohnya apa kalau progressive wave? Yang tadi kita gunakan slinky spring tu. Ini slinky spring. Kita gerakkan atas ke bawah. Progressive wave dia adalah apa? Di mana dia ada movement, pergerakan untuk wave tersebut. Kita nampak dia bergerak kiri ke kanan. Okay. Bergerak kiri ke kanan. So kiri ke kanan tersebut, tengok dekat dalam buku teks ni, namanya direction of propagation. Maksudnya wave tersebut namanya adalah progressive wave. Daripada perkataan propagation tu, maksudnya dia adalah gelombang yang progress. Progress tersebut maksudnya dia bergerak mengikut masa. Masa berjalan, dia akan ada pergerakan. Movement dia ada. Dia dari kiri ke kanan. Progressive wave. Okay. Okay. Di mana kalau kamu tengok dalam buku teks ni, the wave profile propagate with time along the direction of the propagation of wave. Okay. Di mana wave tersebut bergerak along dengan masa yang berjalan. Okay. Dengan direction untuk wave propagation tersebut. Direction wave propagation dia adalah ke kanan. Kalau yang ini dia bergerak ke kanan. Okay. Energy transfer juga bergerak ke kanan. Ulang balik apa cikgu cakap tadi. Kalau untuk transverse, yang y-axis adalah apa? Pergerakan apa? Tolong bilang check. Faham ke tak? Y-axis tu pergerakan apa? Ada satu perkataan dia sebut tadi. Yang nak menghasilkan wave. Kalau nak menghasilkan wave, dia kena ada apa? Pergerakan untuk vibration. Okay, good, betul. Good, Iman. Y-axis adalah pergerakan untuk vibration. Kalau x-axis pergerakan untuk apa? Betul dalam chat. Energy. Okay, good. Energy ataupun propagation of the wave. Maksudnya wave tersebut travel lah, kiri ke kanan. Tapi kita vibrate atas bawah. Tapi wave tersebut bergerak kiri kanan. Itu transverse wave. Contohnya ini. Okay. So, bila nampak transverse wave saja, so kamu tahu bahawa itu adalah progressive wave. Okay. Longitudinal juga adalah progressive wave. Sebab apa? Bila kamu gerakkan kiri ke kanan, dia juga bergerak along the propagation tersebut dalam time. Okay. So benda wave yang progress maksudnya dia aktif lah. Aktif dalam masa time tersebut, dia juga bergerak dalam direction of propagation. So itu adalah progressive wave. Apa yang bukan progressive wave? Okay, contohnya progressive wave ni di mana itik tersebut, itik tersebut dia sentuh dekat bahagian air. So kamu tengok wave tersebut terhasil dalam circular, dia bergerak keluar. Circular tersebut bergerak keluar.
Bila dia bergerak keluar, maksudnya time berjalan di mana wave juga bergerak mengikut direction of propagation. Direction of propagation ke mana? Keluar. Maksudnya gelombang tersebut makin lama makin besar. Okay, wave tersebut makin lama makin besar. So ini adalah progressive wave. Okay. Progressive wave can propagate through a medium as transverse or longitudinal wave. Sebab tu cikgu cakap, progressive wave dia adalah dua-dua wave yang kamu belajar tadi. Transverse pun dia adalah progressive wave, longitudinal juga adalah progressive wave. Sebab apa kita panggil progressive wave? Sebab dia bergerak, wave tersebut bergerak along dengan propagation dan juga waktu juga bergerak. Waktu bergerak, dia menghasilkan wave